Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita solat maghrib berjemaah. Semoga Allah jadikan solat kita seperti janji Nabi SAW, as-salatul khams, solat 5 waktu sehari semalam, wal jum'ah ila jum'ah, Jumaat ke Jumaat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahun. Semoga tak jadikan solat kita macam Nabi kata, solat 5 waktu sehari semalam, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahun, penghapus dosa bagi apa di antaranya, majtanibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Kebetulan kita sekarang ni dah sampai masuk ke dalam bulan Syakban, dan peringatan harus diberikan bahawa bulan Syakban ni adalah bulan yang Nabi SAW banyak berpuasa berbanding bulan-bulan yang lain. Hatta Usama bin Zaid, dia tanya kepada Rasulullah SAW, kenapa? Baginda kata itu adalah bulan yang dilupakan oleh orang ramai antara Rejab dengan Ramadan. Di dalam bulan ini diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam, maka aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. So Nabi terangkan bulan ni adalah bulan di mana amalan kita diangkat. Amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada harian, ada mingguan, dan ada tahunan. Harian macam dalam hadis Bukhari dan Muslim, datang setiap pagi dan petang, lepas solat subuh dan lepas solat asar. Kemudian kita ada Isnin dan Khamis untuk laporan mingguan amalan kita. Dan ni bulan Syakban ni adalah bulan setahun sekali yang diangkat amalan kita setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu disarankanlah macam Nabi buat, banyak berpuasa pada bulan Syakban ini, kerana Nabi kata baginda suka kalau boleh amalan baginda diangkat dalam keadaan berpuasa. So itu yang kita patut buatlah. Ini sunnahnya. Walaupun kita tahu dalam masyarakat kita akan tumpukan kepada nisfu Syakban, amalkan pada hari tersebut dengan bacaan Yasin 3 kali lepas maghrib, sedangkan Nabi banyakkan berpuasa dalam bulan Syakban. Yang kita baru 4 hari insya-Allah kan, jadi banyak lagi masa kita boleh tumpukan. So ala kulli hal, kita macam kita sebutkan, ini adalah di antara musim-musim ibadat yang kita kena kejar, dan semoga Taala berikan kita kekuatan untuk mengisi masa kita dengan ibadat-ibadat yang sepatutnya. Baik, kali terakhir kita jumpa pada bulan yang lepas, saya ada peringatkan kepada yang hadirin sekalian berkenaan kepentingan memahami urusan keuangan ataupun cara mengurus harta benda yang kita ada. So asas macam yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak izinkan siapa-siapa yang tak faham tentang urusan jual beli jangan masuk pasar. Sebab dia bimbang benda tersebut akan membawa kepada orang yang berurusan tadi, dia akan termasuk dalam yang tak halal daripada urus niaga. So jadi bagi kesinambungan tajuk supaya kita faham sikit, saya sebenarnya tajuk ni kita mulakan di Kampung Kok Kelang. Tajuk berkenaan dengan urusan muamalat ataupun harta berkaitan dengan jual beli yang dihalalkan ataupun tentang riba kita bincangkan dah. Siapa yang rasa ada masa untuk merujuk balik, boleh buka dekat website Suara Sunnah, ada kita punya rangkaman di situ. So, jadi yang ini insya-Allah kita akan sambung terus untuk kesinambungan tajuk. Baik, di antara perbincangan yang kita akan bincangkan, tuan-tuan sendiri perhatikan di Perlis ni, banyak orang dia ada tanah, dan kadang tanah yang dia ada tadi dia nak syuk tanam sendiri boleh, ataupun dalam konteks ni apa yang Islam tawarkan. Kalau kita tak boleh uruskan sendiri
harta benda kita, harta tanah kita, kita boleh gunakan kaedah muzara'ah ataupun musaqah. Muzara'ah atau musaqah ni, muzara'ah ni maksud dia kita berikan tanah kita kepada orang untuk ditanam padanya tanaman, dan kita buat janji dengan orang tersebut untuk kita berkongsi hasil yang diperolehi daripada tanaman berkenaan. Kalau musaqah adalah bila mana seseorang manusia itu dia ada tanaman, dia minta orang lain uruskan tanaman tersebut. Yang ini kita akan rujuk pada perbuatan Nabi SAW apabila baginda minta letakkan kepada orang-orang di Khaybar untuk supaya mereka uruskan tanah tersebut dan mereka dapat upah daripada tanaman yang dihasilkan. Baik. Bab ke-12, muzara'ah dan musaqah, dan padanya beberapa persoalan. Persoalan pertama, pengertian muzara'ah dan musaqah serta hukum kedua-duanya. Okey, pengertian muzara'ah, dia adalah bermaksud dafu ardin liman yazra'uha. Kita serahkan tanah kita kepada orang yang akan menanamnya. Memang balik pada asal tanah yang kita ada, kalau tidak mengeluarkan hasil, dia sebenarnya kerugian pada semua orang. Kalau pada diri kita perugi, bahkan pada negara perugi, pada semua negeri perugi. Sebab tanah tu patut dihidupkan dan dijadikan dihasilkan daripadanya hasil. Jadi kalau dia kata kita berkemampuan untuk menguruskan sendiri, kita boleh saja untuk serahkan tanah kita kepada siapa yang akan menanamnya, ataupun kita serahkan biji benih bagi siapa yang melaksanakan kerja-kerja penanaman, dan kita janjikan dengan orang tersebut dengan satu habuan yang sedia diketahui antara kita dengan dia hasil buah-buahan tadi. Apa yang ditanam tadi, kita patutnya boleh berkongsi situ, sama ada kita buat 30% ke 1/3 ke 1/6 ke, kita buat antara kita dengan orang berkenaan. So ini di antara cara Islam menjadikan produktif. Dia tidaklah harta tadi kita kata kita bangga tanah banyak tapi tak ada hasil. Balik pada asal, hasil tanah tersebut sepatutnya dia akan memberi faedah pada kita dan kepada orang lain. Sementara musaqah pula adalah menyerahkan pohon yang telah pun ditanam, yang diketahui pohon di mana, dan dia punya buah-buahan yang boleh dimakan, kepada orang yang akan bekerja untuk menguruskannya dengan satu habuan, satu bahagian yang dipersetujui di antara kita dengan dia, secara yang memang kita ketahui daripada hasil tersebut. Dapat kita kata 20% ke 30% tak penting, yang penting dia uruskan dari masalah pengurusan pokok-pokok yang kita ada. Tadi tanah yang kita ada kosong dia tanam. Yang ini yang kedua adalah kita ada pokok, kita suruh dia uruskan. Dia bukan style yang macam orang kata pajak. Kalau tuan pernah dengar orang buat style pajak, dia pergi dekat tanah orang, kebun orang, dia anggarkan berapa hasil, dia bayar lamsam kepada orang tersebut apa hasil yang akan keluar. Lalu dia pun orang tu dapat duit, happy. Yang orang yang pajak tadi akan tunggulah hasil tu keluar. Bentuk yang macam tu sebenarnya kalau ikut konsep daripada Islam sebenarnya tak dibenarkan. Sebab selagi tak nampak buah, tak ada putik untuk besar daripada buah-buahan tadi, kita tak boleh buat macam tu. Sebab benda tu akan menjadi satu penganiayaan pada orang berkenaan. Kalau sekiranya tak ada buah langsung. Macam minggu ni saya pergi tengok kan sebelum ni kan dia kata harum manis kan, hari tu dah berbunga dah pokok, tiba baru ni hujan. Lepas tu saya jumpa dengan Tok Wan tadi dekat rumah. Kata Tok Wan, buah tak lekat, dia kata tak lekat pasal dah kena hujan, putik bunga tu tak lekat. So kalau kita buat stem macam tu, dia akan masalah. Kadang orang tu pajak kata beli, saya bagi 20,000, tapi masalah tengok tak ada hasil. Itu akan menjadikan penganiayaan. Sebab tu kalau dah keluar putik, boleh kita nego. Kita boleh anggarkan banyak mana akan keluar. Kita buat jual, dah nampak budu ya salahiha. Memang Nabi tak benarkan kita jual buah kecuali telah nyata boleh jadi elok. Kalau lepas tu tak jadi juga, tak jadi lain. Tapi kalau kata dah nampak putik tu dah ada, kita kira berdasar pada putik tadi tak apa. Ini bau bunga keluar dah kita bayar. Ini kalau realiti dalam masyarakat ni ialah memang kadang-kadang orang nak cepat. Nakkan segera, orang akan seronok dia kata dapat jual hasil buah-buahan dia sebelum daripada keluar. Tapi realiti dia, kalau dia tak keluar langsung, menentukan penganiayaan kepada orang tersebut. Mungkin kata nasib lah. Macam mana kan nasib, dia dah bayar, kita punya macam mana? Walaupun itu tajuk dia dalam persoalan bila kita buat muamalah kewangan Islam ni,
Walau dua pihak setuju tadi pun, itu ada penganiayaan dekat situ. Sebab tu kenapa awal-awal Nabi larang, jangan jual buah kecuali telah nyata eloknya. Boleh kita akan jangka dia akan besar, dan baru kita start. Kalau dia kata baru sampai bunga kita dah jual, macam hari tu kan, bulan Januari tu bunga dah banyak, kita ingat dah jadi dah ni, tiba-tiba hujan. Bila hujan turun, harum manis tak jadi. So tuan-tuan kena faham, dia bukan masalah persetujuan semata-mata. Sebab kalau kita masuk pada persetujuan, hatta orang yang terlibat dengan riba pun kadang-kadang dia akan kata saya redha. Tak apa ustaz, saya redha, saya nak bayar lebih, saya tak kisah. Orang tu nak kenakan riba saya pun saya happy je, asalkan saya dapat saya punya permintaan. Jadi realiti dia benda bukan masalah redha. Memang betul dalam bab jual beli kita redha meredai, al-bai'u antara dain. Mana jual beli itu terbina di atas redha meredai. Tetapi pada benda asal yang dilarang oleh agama, maka kita hentikan dulu. Jangan kita libatkan diri kita dalam perkara tersebut. Jadi kalau dia kata macam ni kan, bila kita kata tentang apa, kita nak suruh orang tersebut untuk apa, untuk siram pokok, uruskan pokok-pokok, okay, pokok-pokok yang kita dah ada, dan dia akan laksanakan ni dan kita bagi pada dia. Okey, hubungan di antara muzara'ah dan musaqah, hubungan di antara penanaman pokok, kita bagi tanah suruh orang tu tanam, ataupun kita bagi kebun kita suruh orang tu urus. Okey, bahawa muzara'ah ni terjadi pada menanam dan juga biji benih. Kita perbuatan menanam dan biji benih. Sedangkan musaqah ni tadi akan berlaku pada pokok yang telah ada, seperti tamar ke, kalau kat sini kan harum manis ke, durian ke, yang kita suruh orang tu uruskan. Okey, pada setiap keduanya, untuk amil, untuk orang yang kita tugaskan buat kerja tadi, dia akan dapat habuan daripada hasil apa yang dalam kebun berkenaan. Okey, hukum dia, hukum kedua ni adalah disyariatkan, dibenarkan dalam agama, dan dia adalah akad yang harus dibenarkan, tak ada larangan kerana keperluan orang ramai kepadanya. Pasal balik pada asal, saya ada tanah tapi saya tak ada upaya untuk kerjakan, ataupun saya ada kebun tapi tak ada upaya untuk uruskan. Jadi saya cari orang untuk buat kerja berkenaan, jadi secara langsung hasil akan keluar dan benda itu akan bermanfaat pada orang lain. Bahkan bila keluar hasil tadi, zakat akan muncul, tajuk zakat akan muncul, masalah-masalah lain, sedekah dan sebagainya akan terjadi. Pada Islam, produktiviti macam ni adalah sangat digalakkan. Jadikan harta tu duduk diam, tak kembang-kembang langsung tu, itu bukan Islam. Itu tujuan asal. Baik. Maka daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ni contohnya dia kenapa? Dalil dia adalah bahawa Nabi SAW dia telah buat muamalah dengan ahli Khaybar. Okey, dalam sejarah umat Islam, kalau kita perhatikan balik, Nabi SAW dia tak pernah ada harta yang dia ada semua habis, kecuali sekeping tanah. Bila Nabi SAW dapat sekeping tanah di Khaybar ketika dalam peperangan Bani Nadir, kan diorang di sana lari tinggalkan suju untuk mengalah, maka tanah yang mereka ada, kebun tu dapat kepada Nabi, dan maka baginda SAW uruskan, agihkan kepada orang-orang muhajirin, tanah yang sangat bernilai. Kadang-kadang tuan-tuan dengar apa nama, kurma Nabi kan, dari situ. Duit dia apa? Okey, itu kita punya ke, sedekah ke, itu tak ada masalah. Kita buat apa, beli rumah pun boleh, buat apa saja, itu hak kita. Jadi kita bincangkan mungkin masalah, saya ada tanah, awak nak kerja dengan saya, ataupun saya upah awak untuk buat kerja untuk saya, uruskan pokok-pokok saya, atau saya bagi benih, tolong tanam. Di kata lain, kita sekarang ni saya tak bagi upah lain, hasil yang daripada tanaman tadi, di situlah gaji awak. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada lah. Saya tak dapat, awak pun tak dapat. Itu cerita dia. Kalau ada, kita sama-sama dapat. Kalau tak ada, senyum, letih lah kan. Tapi kita kata, saya pun bagi benih daripada awak, ataupun bagi pokok tadi untuk awak uruskan. Yang pentingnya kita kata ini konsep dia. So balik pada asas. Sebab Nabi sendiri SAW, kita nak faham Nabi SAW dahulu dalam satu peperangan, perang Bani Nadir, para sahabat dan Nabi SAW telah memperolehi kebun tamar. Yang kadang tuan-tuan dengar apa, kurma Nabi itu sebenarnya dia adalah daripada kebun Yahudi yang dirampas. Okay. So bila Nabi wafat, memang ada kebun tadi, satu potong sekeping tanah yang milik Nabi SAW. Yang Nabi SAW cara bagi muamalah dengan tanah tersebut adalah
baginda akan bila dapat keluar hasil, baginda akan ambil makanan keluarga dia setahun, baki semua diserah pada umat Islam untuk sedekah. Itu cara baginda muamalah berterusan dengan tanah berkenaan. Dan bila Nabi SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq anhu uruskan tanah tu sebiji macam Nabi buat. Dia tak faraidkan. Umar bin Khattab pun macam tu juga, dia tak faraidkan tanah berkenaan. Sebab dia orang berpegang dengan sabda Nabi SAW, nahnu ma'syaral anbiya la nurith. Kami golongan para nabi tak mewariskan harta. Ma taraknahu fa huwa sadaqah, apa kami tinggalkan jadi sedekah. Betul yang tuan-tuan dengar sebahagian daripada apa? Kumpulan-kumpulan Syiah dia timbulkan tajuk. Dia kata Abu Bakar tak nak bagi harta pada Fatimah. Sebenarnya Abu Bakar bukan tak bagi pada Fatimah binti Muhammadin sahaja. Bahkan Abu Bakar tak bagi pada anak dia yang isteri Nabi. Aisyah pun tak dapat. Tak ada siapa dapat harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma muamalah, cuma bila kita kata macam Nabi nak pergi uruskan kebun tu sendiri, tak boleh. Tak ada masa. Maka Nabi letak dengan orang Khaybar yang tinggal di situ, buat janji, buat kerja. Maksud dia Nabi SAW muamalah dengan separuh daripada apa keluar daripada hasil tanaman di tanah tersebut. So macam itulah Nabi akan buat muamalah. Diorang akan ambil bahagian upah diorang, uruskan tanaman-tanaman tadi, dan Nabi SAW akan ambil makanan keluarga dia setahun, kemudian yang baki dilepaskan pada umat Islam bagi sedekah. Itu konsep dia. Ini pasal kita tak ada masa nak uruskan. Kadang-kadang kita beli tanah jauh-jauh dekat Pahang lah, dekat tempat-tempat yang jauh, kita nak pergi urus sendiri tak boleh. Maka kita cari orang yang uruskan dan kita buat janji dengan dia. Mana apa yang keluar, dia akan dapat bersama-sama dengan kita. Mana kalau anda kata keluar 10 tan, maka kita 20 tan, 10 tan, maka 2 tan milik dia, 8 kita punya. Kita buat perjanjian awal. Dan dia pula akan dapat apa yang ada lepas daripada hasil keluar. Bukannya kita upah lain. Bukan kita upah lain. Okay, kita serah A biji benih atau B pokok. Kalau biji benih dia kena tanam, dia kena uruskan. Kalau pokok pun dia kena uruskan dan juga siram, bagi pastikan pokok tersebut untuk boleh keluarkan hasil. Baik. Persoalan kedua, syarat-syaratnya. Syarat-syarat untuk perkara ini adalah, kita macam sekarang ni kalau ada tanah boleh buat benda ni. Syarat-syaratnya adalah hendaklah orang yang berakad, okay, orang yang berakad untuk musaqah ataupun muzaraah ni, dia mempunyai kelayakan untuk bertindak. Okay, dalam konsep Islam ni bila kita kata berkelayakan, orang tu mesti balik berakal dan harta tu dia punya. Kalau anda kata dia tak balik lagi, contoh macam anak yatim, kaya, anak yatim tu kaya, tapi dia harta tadi diuruskan oleh dia punya penjaga, bapa saudara ke, kan, siapa-siapa pihak yang menjagalah. Budak tu tadi tak boleh buat urusan sendiri selagi mana dia belum cukup balik. Okey, dia tak balik. Ataupun dia tak ada akal pun tak boleh juga. Macam orang yang dia ada kaya, dia ada harta tapi dia gila. Dia kaya tapi gila. Maka benda tu akan kembali kepada dia punya pengurus, siapa yang menguruskan harta tersebut. Konsep dia macam tu. Mana orang tu dia kena layak. Kerana kata dia macam tu keadaan dia masih lagi muda, tidak lagi sampai umur balik, ataupun dia tak ada akal, maka dia tak boleh melangsungkan sebarang akad. Akad tak jalan. Okay? Dan pastilah kita kata harta tu kena milik dia lah. Kalau bukan tanah bukan milik dia, macam mana dia nak pergi muzaraah dengan orang? Tapi saya pernah dengar cerita dekat belah Pahang, ada orang kena dia tanam pokok dan sebagainya, tiba-tiba ada orang masuk kebun dia, ambil hasil pergi jual tepi jalan. Itu ada juga ala kelakar juga. Ini kadang-kadang manusia tak takut benda haram benda halal kan. Dia ambil hasil orang, dia jual. Pergi tepi jalan dia jual. 2 kebun tu dia jual. Tuan tu datang kata, ini saya punya kebun. Ya ke? Saya tak tahu pun. Ini realiti yang sangat bahaya. Dan zaman kita sekarang, zaman di mana manusia kadang benda bukan milik dia pun dia nak jual. Dia benda bukan milik kita tak boleh jadi berakad dengan situ. Okey. Maka tak akan terjadi akad untuk muzaraah tadi ataupun musaqah tadi kecuali pada seorang yang balik, merdeka dan juga cerdik. Kalau dia tak balik, dia budak, tak boleh. Kalau dia tak berakal, tak boleh. Kalau dia kata dia ada akal tapi tak bijak pun tak boleh. So ini di antara perkara yang kalau tuan-tuan perhatikan dalam Quran Karim dan surah An-Nisa, Allah katakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim ni sampai mereka sampai umur boleh kahwin. Fa in anas min hurushda, kalau kamu lihat pada mereka ada kecerdikan, maka kita pegang harta dia, serahkan harta dia kalau dia cerdik.
Kalau tak syedek jangan serahkan. Nanti habis, hari ni dapat harta, besok semua sekali dia joli. Ini biasa berlaku. Dalam Islam masalah pengurusan tadi penting. Kita nak pastikan ada harta yang dia miliki tadi boleh dia terus hidup. Kalau tak nanti terpaksa nanti akan masalah pula kepada Baitul Mal. Okey. Kedua, hendaklah pokok yang contohnya kalau kita kata kita nak suruh dia jaga kebun mana dan sebagainya, kena maklum. Jangan kata dekat mana? Dekat Kedah. Kat mana? Kat Kedah. Tak kena sebutlah kebun mana, jalan mana, pokok apa, untuk kita buat perjanjian dengan dia supaya dia uruskan. Okey? Kalau biji benih pun macam tu juga. Kita tak ambil biji benih, saya bagi. Tapi mana satu? So jadi kena semua tu kena maklum. Pasal dia akan bermuamalah kita dengan benda yang jelas sahaja. Tak ada sama-sama di situ. Ketiga, hendaklah pohon yang kita buat perjanjian macam ni hanya pohon yang boleh dimakan. Ada hasil yang boleh dimakan. Bukan hasil apa pokok yang tak boleh makan. Contoh macam pokok apa yang tuan-tuan ada banyak tepi jalan sekarang ni tapi tak boleh buat apa. Tak tahu. Tepi jalan dekat Perlis ni saya tengok paling banyak jati. Pokok jati tepi jalan tu. Kita tak nampak tak perasan. Tak perasan Pokok jati tu yang tanam tepi-tepi jalan yang cuping kiri kanan tu. Itu sampai sekarang tak boleh buat apa. Tuan-tuan tengok je lah. Pokok tu tak boleh nak tebang kena ada lesen. Walaupun ditanam. Ni akta hutan. Tuan-tuan tengok je, pandang je pokok tu. Nak tebang tak boleh, nak ambil hasil tak boleh. Dia pokok tak boleh makan. Sedangkan kita bincang sekarang pokok yang ada hasil boleh makan. So pokok tu akan kekal, tak ada penebangan dibuat, tapi hasil dia akan keluar. Macam itulah kalau kita buat macam harum manis lah. Kita ambil upah untuk uruskan kebun orang. Atau orang tu dia ada tanah, dia bagi pada orang untuk uruskan. Buat berjanji kita berapa persen? 30, 70 ke, 80, 20 ke, 40, 60 ke. Dia buat kerja tapi tanah kita. Pokok tu dia akan buat kerja. Okey. Di atas pokok-pokok tersebut. Okey. Keempat, hendaklah orang yang amil tadi, ada untuk orang yang menjadi amil kita, pekerja yang kita gunakan tadi, satu bahagian yang dipersetujui, yang sedia diketahui daripada apa yang terhasil daripada pokok yang berbuah tersebut, ataupun daripada apa produk yang dikeluarkan oleh pokok berkenaan, seperti sepertiga ke, seperempat ke, atau sebagainya. Kita kena jelas sebelum daripada dia buat kerja, kita dah bagi tahu siap-siap perjanjian dia berapa portion dia, berapa portion kita. Jangan apalah ambil lah. Ni saya jumpa dengan ada seorang Allah Ta'ala, dia kata orang Melayu kita ni memang perangai kalau bab niaga tu macam tu. Dia tak reti nak cakap harga berapa, terpulang lah, suka hati lah. Kadang-kadang kita masalah dalam masalah, betul kita sayang kawan kita, tapi bab niaga kena sebut. Sebab kalau tak sebut, dia bagi sikit kan awak tak puas hati. Kalau dia kata dia bagi lebih kan, macam anaknya dia pula. Sebab tu kenapa kena sebut. Dan bab jual beli ni memang betul kita adik-beradik, tapi jangan buat perangai macam tu. Sebab benda ni dalam Islam, bab muamalah ni ada di antara perkara yang dalam Islam ni sampai Allah Ta'ala ajar kita tulis. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat 282, ayat paling panjang dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah 282 Al-Baqarah, paling panjang, satu muka surat, satu ayat je. Ayat tersebut adalah mengajar kita untuk bila kita berhutang satu hutang sampai tempoh tertentu, tulis. Jangan biarkan kata tak apalah saya percaya awak. Oh jangan. Nanti bergaduh, nanti buang saudara nanti kan. Sebab tu Islam awal-awal lagi letakkan benda ni ada hitam putih. Sebab kadang kita lupa Islam ni, kadang orang ingat Islam ni hanya duduk dekat masjid. Duduk dalam masjid, duduk di atas sejadah dan tawaf di Baitullah. Kan terbang mana sekian, pergi Madinah, pergi Raudhah, main banjak Bukit Uhud. Itu Islam itu. Tak, Islam ni sebenarnya merangkumi kehidupan kita keseluruhan. Hatta berkenaan jual beli yang kita buat. Islam masuk campur sebab nak pastikan jangan sampai pertama kita menganiaya orang, ataupun kedua orang aniaya kita. La darara wala dirar. Tak boleh kita mudaratkan orang dan tak boleh balas mudarat dengan mudarat juga. Ini tak dibenarkan agama. Sebab tu bila kita awal-awal lagi ada hitam putih tadi, ialah kita sedih juga, tapi dah kita janji, itulah perjanjian kita. Jangan sekali-kali patah balik.
Banyak orang kadang-kadang dalam Islam bila kita buat agreement dan sebagainya, kita lupa. Allah Ta'ala perintahkan kita aufu bil uqud, setia kamu dengan akad-akad. Ini akad yang kita buat, ia dikira daripada Allah Ta'ala nanti. Akad nikah, akad perjanjian jual beli, akad sewa menyewa, semua akad ni Allah Ta'ala akan hitung balik. Dia bukan benda kecil. So Allah Ta'ala perintah dalam Quran, aufu bil uqud, setialah kamu dengan segala akad-akad yang kamu buat. Tapi orang kita kata, tak apalah, ini bukan solat. Dia lupa sebenarnya Allah Ta'ala akan hitung semua sekali. Dan bahkan kadang-kadang benda perkara-perkara macam ni yang kita lihat, tanpa keprihatinan kita mungkin menjerumuskan diri kita dalam perkara yang haram. Kita aniaya orang, aniaya saudara kita yang lain, atas dasar sebab tak tengok balik, tak baca agreement, tak tengok apa benda kita janji. Itu sangat bahaya. Kan kita tahu kan, salah bila ada perjanjian tak baca, ada buku tak baca pun tak boleh. Kan? Dah baca belum? Tak baca. Tak baca salah. Kita nak menghukum kena ada bacaan. Kalau macam tu dihukum kat atas diri kita pun kena baca. Tidak boleh kita pantangan buta-buta macam tu. Itu realiti yang Islam sebenarnya masuk campur. Ulang balik, bukan bab solat, puasa, zakat, haji saja. Tapi Islam masuk pada sudut harta kita, kita jual apa, kita beli apa, kan? Siapa yang beli dari kita, apa dia beli dari kita, apa janji kita pada orang sebut, semua sekali Islam ambil kira. Maka kadang benda macam ni saya perhatikan, bab tak tulis ni, kita dulu pernah ada seorang Allah Ta'ala ni, dia mengadu, dia upah caterer untuk hari kahwin anak dia. Caterer ni pula dia tak tulis. Okey. Dia tak tulis, tak buat rekod, tak keluar resit. Tuan-tuan tahu tak, kalau dia kata kita berniaga dengan orang bukan Islam, bab resit tu dah keluar siap-siap sekali, quotation, apa harga yang dia tawar pada kita, cepat je keluar. Kita ni bila tanya yang Muslim ni, tak keluar quotation. Bang, berapa harga? Alah, nampak, tak apalah. Jadi kadang kita serba salah. Ada seorang hamba Ta'ala dekat rumah saya, kita minta dia buat ini, betulkan ini. Tu dia kata apa? Saya kata, bang, berapa harga? Tak apalah ustaz, saya buat dululah. Saya kata, bagilah tahu kan, nanti cukup bulan kan tak ada duit nak bayar, macam mana? Kita bukan masalah kita. Tadi kita memang nanti bila dia minta harga tadi, bagi tahu kemudian, dia tengok duit kita ada tak cukup. Macam mana? Kita tak nak minta kata, kita tahu dia pun perlu duit juga. Tapi dia tak nak keluar quotation awal-awal. Kita pula kan kadang mungkin gunakan duit ke tempat lain. Tu tak nak keluar quotation. Jadi yang kes yang kakak ni cerita, dia buat caterer dia sewa, minta untuk hari kahwin anak dia. Dia jadikan cerita, caterer tu lupa. Hari kahwin anak dia, caterer tak datang hantar masakan. Orang datang dah rumah. Datang dah, makanan tak sampai. Dia telefon caterer, caterer tu kata, bukan besok ke? Dia tak tulis, bukan besok ke? Lepas tu keluarga ni pun kelang kabut lah, pergi semua kedai mamak, beli nasi, lauk yang ada, letak untuk tetamu makan. Caterer datang petang, hantar nasi mentah dengan lauk. Jadi lepas tu caterer tu kata, minta bayaran lagi. Dia kata, ustaz, patut tak saya bayar? Saya kata, tak patutlah untuk bayar. Pasal dia tak fulfill perjanjian tadi. Cuma masalah awal, tulisan tak ada. Pada akak ni pun tak ada, daripada caterer pun tak ada. So macam mana? Ini bahaya sebenarnya dalam Islam, yang kita kata umat Islam kita ni buat indah tak indah bab berkenaan dengan sebut harga pada pembelian barang-barang sebagainya, perkhidmatan. Jangan sekali-kali buat macam tu. Sebab benda ni nanti Allah Ta'ala akan soal. Walau pasal kita, kalau kita aniaya saudara kita, walau sebatang kayu sugi, Allah Ta'ala akan tuntut balik. Dia bukan benda simple. Alah, tak apalah, ikan makan ikan, orang makan orang. Ini bukan istilah Islam. Dia tak reti, kita makan dia. Kalau kita salah, dia makan kita. Itu bukan Islam punya cara. Kita dan Islam ni, setiap orang ada hak dia. Hak tadi akan dituntut sampai akhirat. Walau satu sen, walau satu sen. Bila kita buat kayu sugi, walau sebatang kayu sugi, walau udan min arak, Nabi kata, akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jaga sikit. Bila kita buat agreement atau kita bekerja dan sebagainya, apa yang kita tertangan dalam kerja kita punya skop tu, jangan langgar.
Betul, betul. Itu realiti lah. Tapi macam di pihak abang kena tegas lah. Keluar quotation, ini harga. Setuju, tanda tangan. Setuju, tanda tangan. Tak setuju, tanda tangan, tak dapat. Tak payah buat. Realitinya tu memang terpaksa. Kita bukan kering hati, bukan tak sayang Muslim. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang perintahkan suruh tulis. Sebab apa? Sebab tahu akan berlaku konflik, akan berlaku pertembungan. Sebab tu kalau dalam Islam sebenarnya, kalau kita perhatikan bab muamalah, jual beli yang dilarang, semua sekali berkait dengan akan berlaku gaduh. Macam jual beli tikam, tahu? Jual beli tikam yang orang main tikam tu, zaman Arab dah ada dah. Bayar duit baling batu. Mana batu ni kena, itu awak dapat. Beli kain baling batu. Kan baca pergi fun fair dulu kan. Kecil-kecil dulu. Tak tahu lah Perlis ada fun fair kecil. Ada tak? Tak ada. Dulu tak ada. Dulu ada lah. Sekarang tak ada dah. Fun fair, kita bayar tikam baling. Kena dapat. Tak kena bayar lagi. Ini realiti dalam masyarakat kan. Benda tersebut jadi mainan. Dalam zaman dulu memang ada. Jual beli sedemikian, munabazah. Baling batu. Yang seluk karung ada juga. Bayar duit seluk karung. Tengok apa dapat awak punya. Semua benda tu akan mendatangkan kepada pertelingkahan di antara kita dengan orang lain. Maka sebab tu dalam Islam sebenarnya kalau perhatikan, segala muamalah yang bersifat ada kebarangkalian bergaduh, Islam haramkan siap-siap. Jual beli ada kekeliruan, Islam haramkan siap-siap. Ada gharar, ada tipu kat situ, Islam haramkan siap-siap. Supaya jangan sampai tidak buat, kita start tak puas hati, dia pandang kita pandang dia. Nah, memang tak dibenarkan. Okey, baik. Persoalan ketiga, hukum-hukum berkaitan dengan bab muzara'ah dan musaqah. Mana upahan, kita guna orang untuk upah, tapi bukan bayar duit. Dan sekarang saya perhatikan banyak orang buat bendang dan sebagainya, dia tak buat macam tu. Dia bayar orang tu hasil lain. Dia bayar lain untuk orang tu buat bendang. Lepas tu orang tu tak dapat hasil tu, tak ada sikit pun dikongsi dia dengan orang tersebut. Orang tu diupah untuk racun, upah untuk tanam, upah untuk sekian. Tapi dia tak buat style yang macam ni. Style yang ni, kita apa yang hasil dapat, kita akan kongsi. Mungkin benda kat situ kita kata mungkin orang tersebut akan lebih rajin sikit. Tapi kalau dia kata kita bayar dia upah lain, so dia akan buat kerja dia, lepas tu dia tinggal. Tak sama dengan sistem yang diajarkan dalam Islam. Okey. Dia kata berkaitan dengan kedua-dua ada hukum-hukum yang berikut. Pertama, dimestikan orang amil tadi untuk bekerja setiap apa yang membawa kepada keelokan buah-buahan. Seperti apa? Dia kena gemburkan tanah, dia kena siram air, bersihkan dengan ada lalang, dengan ada pokok-pokok lain, lindung, jaga daripada didatangi oleh binatang-binatang lain. Bahkan kalau ikutkan pada zaman dulu, debukan tamar. Dia orang Perlis panggil apa? Pelam harum manis, debungakan tak? Tak, kan tengok macam tu je. Debungakan. Sini, kalau sistem yang orang Arab, yang sampai Nabi sendiri pernah tegur para sahabat. Diorang setiap kali diorang bila nampak mayang tamar dah keluar, kan mayang macam kelapa tu kan, keluar mayang dia, diorang kena potong salah satu mayang yang lain, lagakan dengan mayang tu, lagakan untuk debungakan. Lepas tu dia pergi kat sini, lagakan lagi, laga. Ni panggil apa? Talqih. Kita debungakan. Tuan-tuan tak boleh buat, durian tak boleh buat lah. Durian sebenarnya yang mendebungakan durian tu adalah keluang. Kalau keluang pupus, durian pun akan berhenti buah. Tak tahu banyak orang tak tahu bab ni. Sebab setiap pokok ni dia ada cara dia. Okey, tapi realiti dia macam apa, harum manis ke buat kerja? Tak ada. Tak kan biar macam tu kan. Ikutlah. Dan kalau tamar, macam apa, memang tamar zaman Nabi dahulu pernah para sahabat buat kerja macam tu. Dia kerat tamar salah satu mayang, dia laga-lagakan dengan mayang yang sedang keluar. Sekali Nabi tegur. Nabi kenapa tak biarkan sahaja? Lepas tu para sahabat bila Nabi tegur, diorang pun buat apa tahu? Tahun tu diorang tak buat. Tiba-tiba buah keluar tak elok. Diorang jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, kan engkau tegur kami, tengok kami tak buat, tengok apa jadi. Buah tak banyak." Lepas tu Nabi berkata kepada mereka satu kata-kata yang menjadi garis panduan kita sampai sekarang. Berkaitan dengan apa hal ehwal dunia, terpulang kepada kita. Nabi kata, "Antum a'lamu
bi umur dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Contoh macam nak pakai kereta, tayar berapa? 2 ke 4? Suka hati. Nak tambah tayar, macam motor rasa nak jatuh. Kan? Tambah tayar roda 3. Pakai, tak ada masalah. Pasal itu urusan dunia kita. Nak pakai lampu jenis apa, kipas jenis apa, tak ada kipas sunnah tu. Ke tuan ada kipas sunnah? Ni kipas tak sunnah ni. Itu tak ada. Cat jenis apa? Dia realiti dia tak ada kaitan. Sebab Nabi kata kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini sabda Nabi. Kes punca dia kes debunga yang tadi. So jadi kalau dia kata dalam kes macam ni, bila katakan nak banyakkan tanaman, hasil tanaman, kalau perlukan kepada pendebungaan, maka orang yang kita tugaskan tadi untuk jaga pokok kita tu mesti buat kerja tersebut. Kalau ada lah tu saya kata harum manis tak buat kan? Ada buat? Ada buat itu. Dia buat macam mana? Ada. Ada. Yang akak-akak tak tahu. Orang tu orang lelaki tahu. Dia kerja lain. Baik, realiti dia memang ada. Apa saja benda yang menjadikan hasil banyak, amil tadi kena buat. Semua untuk mengelokkan tanaman tadi. Dan selain itulah, ataupun bahkan kalau kita nak keringkan buah-buahan tu ke, semua tu kerja dia kena buat. Okay. Tapi in the end hasil akan ada portion. Berapa kita janji hari tu. Dia akan dapat bukan duit dia akan dapat daripada buah yang kita suruh dia jaga. Pokok yang dia jaga tu, itu hasil dia akan dapat. Sama-sama kongsi. Okey. Kedua, wajib ke atas tuan punya tanah kerja apa yang akan menjaga asal tanah tersebut. Seperti gali telaga. Itu bukan amil kena, tuan tanah kena. Ataupun datangkan bawa air, gali parit dan sebagainya untuk sampaikan air ke kawasan tu. Ataupun letakkan dinding. Ini pun bukan kerja dia. Kerja orang tadi kalau tanam, bersih-bersih, tapi dinding untuk jaga kawasan berkenaan, itu bukan kerja orang yang kita upah, bahkan kerja tuan punya tanah. Okey, ataupun bawakan alat-alat seperti pam-pam air dan sebagainya, kalau perlukan kepada mesin penuai, semua sekali tu akan kena kepada tuan punya tanah, bukan ke atas amil berkenaan. Okey. Pasal amil tadi ulang balik, dia jaga pokok. Dia jaga pokok saja. Pokok tu dia akan jaga. Benda lain yang untuk bantu, itu kena daripada tuan tanah. Dia jaga pokok, dipastikan buah tu akan terhasil. Bukannya barang-barang lain. Itu semua atas tuan tanah. Ketiga, dia kata, dan amil yang kita upah tadi, yang kita buat janji tadi, dia akan memiliki habuan dia bila muncul saja buah. Kalau buah muncul, habuan dia ada. Kalau buah tak muncul, tak ada. Tak boleh salahkan. Dia tak boleh kata. Pasal balik pada asal, dia bekerja untuk hasilkan. Dan memang dia punya upah adalah apa yang keluar daripada buah-buahan berkenaan. Okey, keempat, untuk setiap orang yang berakad, tuan tanah ataupun pekerja yang kita upah tu, dua-dua mereka boleh fasah atau batalkan perjanjian bila masa. Okey, kerana kedua-dua mereka tu dia adalah tindakan dia adalah akad yang harus. Dia akad yang harus ni, dia yang tidak lazim. Kalau tuan-tuan faham, akad ni ada dua jenis. Akad macam perkahwinan, akad jual beli ni akad yang dia tak boleh nak batal. Tuan-tuan dah beli barang, saya tak setuju lah, tak boleh. Dah akad nikah kahwin, tak boleh tak setuju. Dia akad yang dipanggil akad yang lazim, yang tak boleh kita batal suka hati kita. Adapun macam akad yang contoh macam kita kita macam sewa menyewa, dia boleh dibatalkan bila kita kendaki. Macam kalau dia kata akad jual beli, kalau dah beli daripada saya air ni, saya dah ambil RM2, abang ambil air ni. Tak boleh tiba-tiba nak, saya tak setuju lah ustaz, pulang balik. Tak ada. Tak boleh. Unsur penipuan dan kita boleh batalkan kerana unsur tadi. Dia basic dia macam ni. Bab jual beli, kalau anda kata ada penipuan, memang kita boleh khiyar, dipanggil pilihan untuk pulang balik. Dan sebab penipuan, sebab keaiban. Aib, kita beli barang rupanya cacat. Tak betul atau tarikh mati. Kita pergi kedai, dapat duit kita balik. Itu tak ada masalah. Memang dari Islam terjaga, hak tadi terjaga. Cuma kita punya sistem yang bukan Islam
Sebenarnya lagi dahsyat. Tentu banyak orang tak tahu sebenarnya dalam kes jual beli. Saya pernah tengok bila kita beli barang daripada syarikat luar negara macam syarikat Dell komputer tu. Kalau kita beli dengan dia barang, contoh laptop, dia akan bagi kita email bagi tahu dalam masa 2 minggu kalau tak puas hati dengan barang ni pulangkan balik, kami bagi duit dari semula. 2 minggu. Dalam Islam, lepas jual beli dah jalan, tak boleh pulang balik kecuali dengan alasan. Sebab apa? Macam tadi kan, ada penipuan ke, ada kecacatan ke, boleh kita pulang balik. Tapi dalam konsep yang tadi, marketing syarikat besar ni, dia bagi 2 minggu. 2 minggu tak puas hati barang, pulang balik. Ini dalam undang-undang kepenggunaan. Tapi banyak orang Malaysia tak tahu. Tuan-tuan pergi dengan kedai tu, barang jual tak boleh pulang balik. Sebenarnya ya, memang dah ikut Islam tak boleh. Lepas kita dah setuju, barang kita beli, tak boleh kita nak pulang balik. Kita boleh kata, tak nak lah, tak boleh. Sebab benda tu dipanggil akad lazim. Akad yang jazam, tak boleh patah balik. Macam akad nikah. Mana dia akad nikah macam dah ada akad nikah, tiba-tiba, tak aci lah, tak mau lah. Dia tak boleh batal. Dia kena batal dengan cara cerai dan sebagainya. Tak boleh kita kata batal dengan kata tak jadilah. Tak boleh. Ni panggil akad yang tak ada ruang untuk kita batalkan sesuka hati kita. Okay, tak apa, nanti kita bagi balik lepas azan insya-Allah kita sambung sikit. Wallahu a'lam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okay, jadi bila abang tanya soalan tadi, sebenarnya bab akad ni bila kita buat janji, macam jual beli. Apa yang saya dah beli dengan abang, kan abang dah beli dengan saya ke, tak boleh kita batalkan dah. Mana saya dah ambil duit, abang dah ambil barang, tak ada hak ada abang nak pulang balik pada saya. Kecuali ada alasan-alasan yang munasabah. Contoh, barang tu tak betul, atau ada cacat, atau sekian-sekian lah. Tapi kalau tak ada. Dia macam akad nikah lah. Akad yang macam ni tak boleh kita patah balik. Macam dah akad nikah, lepas tu macam tak jadilah. Dia tak boleh. Pembatalan akad nikah tadi dah jalan dan tak boleh patah balik. Tak boleh, tak boleh. Bahkan benda tu berjalan, hukum-hukum, nafkah berjalan, tak boleh berhenti. Sedangkan contoh macam kita buat akad, kata dah buat perjanjian, kita sama-sama berjanji, akad kita ni untuk saling tolong-menolong, untuk buat satu kerja, tolong-menolong. So kalau saya tarik diri, tak jadilah nak tolong awak, alah macam geng-geng politik lah, akad saya kawan awak, awak kawan saya, tiba-tiba tak jadilah, saya kawan orang tu pula. Benda tu memang boleh patah balik bila masa. Tak ada timbul bagi akad yang lazim. Kalau akad perkahwinan, tuan-tuan tak boleh patah balik. Akad jual beli tak boleh patah balik. Dia nak patah balik, dia akan berjalan dengan hukum-hukum dia semua sekali. Barang-barang kita, duit-duit dia habis, settle. Ataupun akad nikah tadi dah jadi, tak boleh nak kita kata tak jadi. Terus berlaku masalah nafkah, masalah hak-hak suami isteri semua jalan. Tak ada kita kata macam tak jadilah, saya dah tak setuju, tak ada. Kalau tak, kena batalkan dengan cara yang syar'i. Yang ini talak. Tak boleh macam kita anggap tak jadi, tak boleh. Once dah ikat, tak boleh patah balik. Sedangkan ni, akad yang kita buat macam ni, dengan orang sebut, kalau dia tanam untuk kita, dia dapat 20% daripada hasil, dia boleh kata macam tak nak lah. Dia belah, boleh. Atau dia kata macam, okay, tak jadilah, boleh, tak ada masalah. Okay, tapi dia kata kat sini, okay, jika dia kata untuk setiap orang yang berakad, membatalkan atau memfasahkan akad bila mana diorang kendaki. Kerana kedua mereka berakad dengan akad yang harus dan tidak lazim, tidak mesti. Boleh patah balik masa. Jika terfasah akad, terbatal akad, okey, seketika mana buah dah nampak, tiba-tiba akad kita kata tak jadilah, maka dia antara orang yang berakad tadi, apa dia orang dua syaratkan. Kalau anda kata yang memfasahkan si pekerja tu, yang fasah, dia kata tak nak kerja dengan awak lah, tapi buah dah keluar. Buah dah keluar dah ni. Okey. Kalau dia kata dia dah keluar, maka apa kerja dia buat kita kena bayar. Kalau anda kata dia fasah sebelum muncul buah tak keluar, dia dah batal, tiba-tiba dia belah, sebulan 2 bulan lepas tu tiba buah keluar. Maka dia tak dapat apa-apa. Tapi kalau buah dah keluar, dia batal, buah dah keluar, tak setuju lah, batal, hak dia tetap kena dapat. Tapi kalau dia kata sebelum daripada keluar apa-apa hasil, dia batal, maka dia tak dapat apa-apa.
Bahkan dia punya hasil tu, kalau anda kata tahun ni, katakanlah kita buat janji dengan dia, okey, musim harum manis biasa bulan apa? 5 lah. Contohnya bulan 5. Dia dah kerja dengan kita setahun, tapi bulan 5 tak keluar juga. Tahun depan punya bulan 5 baru keluar. Dia tak dapat, tahun depan punya tak dapat. Yang tahun ni. Bukannya kita extend entah-entah tahun depan dia. Dia pasal ni, bila setiap kali muzara'ah tu dibuat, musaqah tu dibuat, sampai keluar hasil. Dan hasil biasa keluar bulan berapa? Kalau bulan 5, dan bulan 5 lah, sampai situ lah. Mana kalau nak kata untuk tahun depan punya hasil, kena buat janji baru pula lah. Kalau tak ni kan dia datang, kita dah upah orang baru, dia kata saya yang buat kerja ni hari tu. Kita buat untuk orang baru pula, dia datang pula tuntut benda yang akan datang tahun depan. Masalah lah. Walaupun mungkin kerja dia banyak, orang baru tu cuit-cuit sikit je. Dia buat kerja daripada kosong, kan, kemudian dia dah habis dengan kita, tak ada benda. Kemudian datang tahun depan, seorang tu cuit sikit-sikit je, tiba-tiba keluar buah. Dia boleh tak tuntut? Jawab yang tidak. Dia punya sampai tahun ni punya hasil. Yang seorang lagi tahun depan punya tajuk pula, sampai hasil keluar. Kalau tak keluar hasil, tak ada apa-apa. Tapi ini nak kena fahamkan. Jadi macam kita kata, dari sudut buat kerja dan sebagainya, kadang-kadang benda ni boleh tak kita baca pada sudut macam macam kita buat ambil upah dengan orang, buat agreement. Contoh macam kita bagi modal, dia tukang masak. Pun benda macam ni pun akan ada konsekuensi yang lebih kurang sama. Cuma benda tu kita dah ada dalam kitab ujrah, bab orang-orang upahan yang kita upah untuk buat kerja. Yang ini dia ada beza sikit, sebab apa? Tanah kita punya, kerja-kerja dia. Tanah kita punya, tapi kerja-kerja dia. Hasil keluar, kita dah janji kongsi apa yang dapat. Tak ada kerja, tak ada hasil, tak ada apa-apa. Saya tak dapat, dia tak dapat. Jelas Okay, baik. So kita berhenti sini, insya-Allah nanti pada kali akan datang nanti kita akan mungkin lepas raya kot, sebab tak silap saya lepas raya nanti kan dah start Tanggungan Sunnah kot, tarikh. Jadi tuan-tuan pun bukan ada program kalau Tanggungan Sunnah kena kumpul sana kan. Ala kulli hal, benda ni insya-Allah nanti kalau kita sambung lagi pada masa akan datang. Tapi yang pentingnya peringatkan, ia adalah macam kita sebut itu, dia berkait dengan masalah hal ehwal keuangan kita. Apa kita beli, apa kita jual, kan, hak orang, hak kita, semua benda ni Islam sangat-sangat sangat detailkan supaya jangan sampai kita mengenai siapa. Ya, ala kulli hal, kebetulan kita sekarang ni dalam bulan Syakban macam sebut tadi kan, puasa, dan Ramadan makin dekat, maka bersiap sedialah dan buat persiapan. Ramadan macam disebut dalam hadis Nabi SAW yang kita bacakan awal tadi, dia menjadi penghapusan dosa untuk kita setahun. Kan? Macam kita ada penghapusan dosa tadi, catat amal, ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Bersih dosa pun sebenarnya ada macam tu. Bila Nabi sebut as-salawatul khams, solat 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Wal jum'ah ila jum'ah, Jumaat ke Jumaat seminggu sekali. Wa Ramadan ke Ramadan setahun sekali. Mana kita ada harian, kan, mingguan, tahunan. Mukaffiratul lima bainahun adalah penghapus dosa bagi apa di antaranya. Maksudnya macam ni, kita solat subuh, lepas subuh buat salah, zuhur bersihkan. Lepas zuhur buat salah, asar bersihkan. Lepas asar buat salah, maghrib bersihkan. Lepas maghrib buat salah, isyak bersihkan. Ini 5 kali sehari. Tak cukup yang 5 kali ni, akan ada seminggu sekali Jumaat. Hapuskan dosa kita seminggu. Tak cukup juga. Dan ni kita akan datang pada Ramadan, yang akan hapus dosa kita setahun sekali. Tapi kena ingat, dia ujung tu ada sebut, penghapusan dosa tu disebutkan majtanibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Maksud dia, para ulama menyatakan pembersihan yang diberikan oleh solat, oleh Jumaat, oleh Ramadan, dia merangkumi dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar yang kita buat, perlu kita bertaubat daripadanya. Mana kalau kita kata macam jalan kaki kita ke masjid, hilangkan satu dosa, tambah satu pahala, naik satu darjat. Setiap zikir yang kita baca, setiap tasbih kita sebutkan, semua ada pembersihan. Wuduk kita, gugur dosa-dosa kita. Tapi semua ini adalah penghapusan bagi dosa-dosa kecil. Dosa besar yang kita lakukan, perlu kita taubat daripadanya. Jika tidak ada kesan untuk solat
atau puasa atau zakat atau sebagainya yang kita buat, yang mana benda tersebut tak boleh hapuskan dosa-dosa kita yang lain. Dia yang para ulama nyatakan dia macam ni, macam bayangkan longkang. Tahu longkang? Kalau longkang tu kosong, tak ada batu besar dalamnya, tuan-tuan ambil air sebaldi simbah, memang akan jalan semua. Tapi bayangkan bila ada tengah-tengah longkang tu batu 3-4 ketul, batu-batu besar di tengah-tengah longkang tu. Lepas tu tuan-tuan pun siramlah air sebaldi, 2 baldi, 3 baldi, tak pergi habis tau. Dia tak berjalan, dia akan stagnan, bertakung kat situ. Daun-daun dan sebagainya akan terus kekal dalam tu. Macam itulah keadaan sebenarnya bila kita mendekati Ramadan. Para ulama tekankan masalah bertaubatlah daripada dosa-dosa besar. Sebab dosa besar tadi boleh menyekat akan hasil, macam dalam hadis Nabi kata, solat di waktu sehari semalam, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa bagi apa di antaranya, selama dijauhi dosa-dosa besar. Maksudnya kalau dosa besar tak dijauhi, tidaklah ia akan membersihkan apa-apa. Itu realiti yang kena jaga. So bersiap sedialah untuk Ramadan. Antara yang paling besar adalah tapi tak payahlah hantar mesej sempena Ramadan datang saya meminta maaf, tak payahlah macam tu. Ini dah jadi bid'ah pula kan. Dia tak diajar pula kita kena tulis mesej. Masuk Syakban tulis mesej, masuk Rejab tulis mesej, besok subuh pun tulis mesej. Itu bukan cara dia. Maksudnya kita dengan Allah Ta'ala, bab taubat kita daripada dosa besar. Kalau kita dosa besar kita dengan Allah Ta'ala, dan taubat direct kepada Allah Ta'ala. Kalau anda kata benda tu berkaitan dengan hak manusia, maka kita minta maaf pada dia direct. Tak perlu kita hantar mesej dan sebagainya. Jumpa dia, cakap dengan dia, dan selesaikan. Pasal benda ni akan menyekat hasil Ramadan kita. Ramadan ni kita akan hadapi mungkin tak beri kesan apa-apa sebab tak dijauhi dosa-dosa besar, atau tak ditaubat daripada dosa-dosa besar. Taubat itu seperti macam apa? Longkang tadi, ada batu-batu tadi, kita angkat, lalu siramlah ayak dekat longkang tu, maka pergilah berjalan semua sekali sampah-sampah yang ada. Tapi kalau tak angkat ni, maka macam itulah kekalnya, apa yang ada di situ tak hilang-hilang. Itu kadang-kadang kita lihat ada orang pergi buat ibadat tapi keluar Ramadan tak rasa apa. Sebab tu apa dosa besar kita buat, taubatlah dengan segera. Itu di antara kita dengan Allah Ta'ala. Kalau hak manusia, pulangkanlah balik dengan segera supaya Allah Ta'ala beri pada kita kesan Ramadan nanti. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.